Okey, sekarang kita lihat menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian yang melibatkan pelbagai unit tekanan. Okey, unit SI bagi tekanan adalah unit SI bagi tekanan adalah Pascal, tapi unit-unit lain masih boleh digunakan. Contohnya unit-unit lain adalah inilah. Okey, Pascal ni yang SI unit. mmHg, kita guna juga mmHg ataupun cmHg ataupun meter Hg. Jadi Hg ini adalah mercury. Okey, meter air, kita guna meter air dalam meter sahaja. Kemudian kita guna millibar ataupun simbolnya mbar. Okey, jadi kita lihat dahulu Pascal. Jadi Pascal merupakan unit SI bagi tekanan. Okey, digunakan secara meluas. Jadi nilai tekanan, jika kamu dapat nilai tekanan dalam unit-unit lain, perlu kita ubah ke dalam unit PA dahulu sebelum kita ganti dalam formula-formula yang lain. Jadi unit-unit yang saya sebutkan tadi, mmHg, cmHg, meter air, hanya boleh digunakan untuk tekanan sahaja. Tapi sekiranya tekanan ini, nilai tekanan ini perlu digantikan, perlu dimasukkan dalam formula yang lain, nilainya perlu ditukarkan ke dalam unit PA dahulu. Okey, jadi contohnya adalah tekanan atmosfera di puncak Gunung Kinabalu adalah 60,000 PA. Jadi altitude yang tinggi, tekanan akan jadi rendah. Nanti saya akan terangkan. Okey, untuk mmHg, okey, ataupun cmHg ataupun meter Hg, tapi di sini kita banyak guna mmHg lah. Okey, mmHg digunakan dalam bidang perubatan, meteorologi, penerbangan dan juga sains pun ada kita guna. Jadi tekanan darah yang diambil oleh doktor itu dalam unit mmHg. Okey, contohnya 120/80. Di 120 itu adalah tekanan dalam unit mmHg. Okey, ini adalah meter air. Okey, digunakan untuk mengukur tekanan. Okey, digunakan untuk mengukur tekanan air, sama ada air dalam laut, air takungan ataupun air empangan. Jadi dalam empangan bakun, contohnya tekanan air adalah 150 meter air. Jadi kita ukur kedalaman air sebagai unit untuk tekanan, jadi meter air. Untuk millibar, okey, millibar digunakan dalam bidang meteorologi. Okey, setara dengan unit hektopascal. Jadi 1 millibar bersamaan dengan 1 hektopascal. Jadi tekanan atmosfera adalah 1013 millibar. Okey, jadi ini adalah millibar. Okey, kita lihat tekanan darah seorang pesakit adalah 160. 160 ni tadi dah beritahu. Ini adalah unit mmHg. Okey, jadi berapakah tekanan 160 mmHg dalam unit PA? Jadi kita nak tukar, kita guna formula ini. Tekanan sama dengan rho GH. Okey, rho GH. Jadi H ini adalah ketinggian. Jadi ketinggian 160 kamu perlu tukarkan ke dalam meter. Okey, perlu tukarkan ke dalam meter iaitu 0.16 meter. Okey, bila masuk dalam formula ni, ketinggian ini mesti dalam meter. Ini mesti dalam meter. Okey, kemudian rho adalah yang ini. Rho ketumpatan untuk mercury. Okey, gantikan. Dan G adalah pecutan graviti 9.81. Jadi untuk KSSM kita guna G adalah 9.81. Kita dah tak guna 10 ni kita dah tak guna dah. Okey, jadi kamu gantikan, kamu dapat 2.13 kali 10 kuasa 4 PA. Okey, sekarang tekanan. Okey, tekanan maksimum yang boleh ditahan oleh tembok tepi laut adalah 3.6 kali 10 kuasa 5 PA. Jadi kita nak tahu berapa tekanan maksimum dalam unit meter air. Okey, sebab kita ukur tekanan dalam air ni kita guna ketinggian. Jadi kita kena convert, kamu kena convert dahulu. Okey, tekanan ini ke dalam kamu guna P sama dengan rho GH tadi. Jadi kita nak cari H ini berapa. Okey, H dalam air. Jadi rho, bila kita nak cari ketinggian dalam air, ketumpatan ini mestilah ketumpatan air. Jadi indah bagi ketumpatan air di sini berapa. Jadi tekanan maksimum ini, okey, ketumpatan air adalah ini adalah pecutan graviti. Jadi kita guna rho GH. Jadi kita nak cari H. Jadikan H sebagai subjek. Jadi dapat formula P per rho G. Jadi ini adalah tekanan
maksimum. Okey, 3.6. Okey, ini adalah ketumpatan untuk air. Sebab kita nak cari ketinggian air, jadi ketumpatan mestilah ketumpatan air. Kalau nak cari ketinggian merkuri, mesti kita kena guna ketumpatan merkuri. Jadi kita dapat 36.7 meter. Jadi tekanan maksimum adalah 36.7 meter air. Jadi kalau dalam laut kita letakkan satu pengukur, jadi kita akan tandalah di mana 36.7. Jadi itu adalah takat maksimum untuk ketinggian air. Jadi kalau air melebihi maksimum ini, mungkin tembok tadi akan pecah. Okey. Jadi ini adalah kesan tekanan atmosfera pada altitude tinggi. Kita nak lihat tekanan atmosfera pada altitude tinggi dan juga kesan tekanan pada aras laut kedalaman lampau. Okey. Okey, pada altitude yang tinggi, udara nipis. Jadi pada altitude yang tinggi, pada kedudukan yang tinggi, okey, udara makin nipis menyebabkan tekanan atmosfera menjadi rendah. Jadi bila tekanan atmosfera rendah, peratus oksigen dalam udara akan berkurang. Okey, peratus oksigen akan berkurang. Jadi apa yang berlaku ke atas manusia? Kadar pernafasan meningkat sebab badan kita kekurangan oksigen, jadi kita akan bernafas lebih kerap untuk mendapatkan oksigen. Jadi penyerapan oksigen dalam paru-paru akan berkurang, kadar metabolisme akan meningkat sebab oksigen kurang. Jadi sel-sel badan kita perlu bekerja keras untuk mendapatkan tenaga, hilang selera makan, okey, dehidrasi, dan fikiran menjadi tidak jelas sebab kekurangan oksigen. Fikiran menjadi tidak jelas. Okey, bagi pendaki gunung, ini adalah persiapan-persiapan yang perlu dibuat. Okey, bagi pendaki gunung kena buat persiapan dan juga latihan fizikal. Persediaan secara fizikal iaitu mesti menjalankan latihan fizikal. Okey, kena sediakan peralatan seperti jam tangan pintar yang boleh mengukur ketinggian ataupun kita panggil fitness. Fitness kan ni banyak fitness tu kan, okey, yang jam tangan yang boleh ukur ketinggian supaya kita tahu kita berada pada ketinggian berapa dari aras laut. Untuk ukur juga tekanan darah dan juga ukur suhu badan. Okey, kemudian kalau nak mendaki, mesti mendaki dengan perlahan. Jadi maksudnya apa? Maksudnya perubahan ketinggian itu berlaku secara perlahan. Okey, supaya badan kita dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tekanan. Okey, dan minum air walaupun tidak dahaga untuk mengelakkan dehidrasi. Okey, untuk kapal terbang, jadi kapal terbang ini sebab dalam kapal terbang ada kabin. Jadi bila ada kabin, okey, jadi tekanan dalam kabin ini perlu diselaraskan supaya sama dengan tekanan pada aras laut. Okey, jadi kemudian oksigen dalam kabin ini, oksigen dalam kabin perlu sentiasa dikitau semula untuk memastikan aras oksigen dalam keadaan yang mencukupi. Okey, dan penumpang kena minum air untuk mengelakkan dehidrasi. Ini bagi penerbangan jarak jauh. Okey, untuk tekanan lampau bawah permukaan air, jadi kita tahu bahawa tekanan air akan bertambah. Okey, kita tahu bahawa tekanan air akan bertambah apabila kedalaman air bertambah. Jadi kedalaman sebanyak 10 meter akan menambahkan tekanan atmosfer, tekanan air sebanyak 1 atm. Okey, sebab kita tahu bahawa atm bersamaan dengan 10 meter air. Jadi kalau diving sedalam 10 meter, kamu akan tambah tekanan sebanyak 1 atm. Okey, jadi tekanan dalam air adalah tekanan yang dialami dalam air adalah tekanan air dan juga tekanan atmosfera. Jadi contoh kalau kamu diving dalam air, jadi ini aras air, tekanan yang kamu akan terima adalah tekanan air, jarak dari sini ke sini, dan juga kamu akan terima juga tekanan atmosfera. Okey, jadi di sini dia akan tambah lagi satu lah. Jadi berapa nilai tekanan di sini kena tambah dengan 1 atm. Okey, dia akan tambah 1 atm. Okey, kita lihat apa yang berlaku. Okey, tisu badan akan menyerap gas nitrogen yang berlebihan. Okey, kalau kedalaman lampau, maksudnya jika berlaku perubahan yang tinggi terhadap tekanan, okey, gas nitrogen akan larut dalam darah menyebabkan fikiran menjadi tidak jelas dan pembentukan gelembung nitrogen dalam tisu dan juga salur darah. Okey, jika tekanan dengan terlalu cepat, jadi tak boleh diving dengan terlampau cepat ataupun naik ke atas semula terlampau cepat. Dia mesti naik dengan perlahan-lahan.
Jadi untuk penyelam, apa dia kena buat? Yang pertama, kena buat latihan fizikal untuk sesuaikan diri dengan tekanan tinggi sebelum menyelam. Pakai suit menyelam untuk melambatkan kehilangan haba. Naik semula dengan perlahan supaya gelembung nitrogen tidak terbentuk dalam tisu dan juga saluran darah. Kita tak nak tekanan badan kita menerima perbezaan tekanan yang mendadak, yang drastik. Bagi kapal selam ini sama macam kapal terbang tadi, sebab dia ada kabin. Jadi bila dia ada kabin, tekanan dalam kabin ini kita boleh selaraskan supaya sama dengan selaras dengan tekanan aras laut. Kita mesti selaraskan. Dan juga kita tahu semakin dalam tekanan semakin tinggi, jadi badan kapal selam diperbuat daripada keluli ataupun titanium. Dengan keratan rentas membulat untuk menahan tekanan sekeliling yang tinggi. Keratan rentas yang macam ni sebenarnya untuk mengurangkan rintangan air. Jadi badannya mesti kuat untuk menahan tekanan yang tinggi. Tangki oksigen ataupun alat penjana oksigen disediakan untuk menyediakan bekalan oksigen yang mencukupi. Jadi mesti ada tangki oksigen untuk membekalkan oksigen dalam kapal selam. Jadi ini adalah ciri-ciri yang perlu ada dalam badan kapal selam bagi menahan tekanan yang tinggi dalam air laut. Sekiranya penyelam tersebut menyelam pada kedalaman 30 meter, penyelam tersebut akan mengalami tekanan setinggi 4 kali ganda. Kenapa? Sebab 30 meter air bersamaan dengan 3 atm. Ini adalah tekanan air. Kemudian dia perlu tambah dengan tekanan atmosfera. Dia akan jadi 3 × 1 jadi 4 kali ganda. Jadi kalau kapal selam bergerak ke aras kedalaman 140 meter, jadi ini bersamaan dengan 24 atm. Tekanannya akan jadi 25. Kenapa? Kena tambah dengan 1 atm tekanan atmosfera. Bagi penyelam profesional ini dia belajar dan dapat lesen, jadi dia boleh berkhidmat dengan tentera laut, kerja sebagai penyelam komersial ataupun jurulatih rekreasi. Untuk selain daripada teori, jadi penyelam profesional akan belajar teori dan juga akan belajar kemahiran. Jadi penyelam profesional juga perlu menyertai latihan intensif. Bila dia dah lalui banyak latihan, maksudnya dia dah jadi profesional lah. Berbeza dengan penyelam amatur. Jadi penyelam profesional ini dia dah ada CJ, dia dah belajar segala benda teori, kemahiran dan dia ada latihan yang cukup. Untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran tekanan lampau. Itu saja.